Assalamualaikum, selamat pagi. Apa khabar? Bagaimanakah perasaan anda pada pagi ini? Adakah ceria? Ataupun tidak menentu? Ataupun perasaan kita tidak boleh digambarkan kerana mungkin terlalu amat murung ataupun gelisah ataupun sedih? Mungkin kita mempunyai satu kaedah untuk kita berkongsi pada pagi ini. Dan pada pagi ini saya akan membicarakan tentang satu tajuk yang begitu penting kepada setiap insan dan individu, seluruh penonton pada pagi ini, iaitu bagaimanakah untuk mengurus perasaan kita. Mungkin saya akan mengurangkan aspek ilmiah ataupun aspek psikologi. Kita akan membicarakan tajuk yang lebih ringan dalam satu sudut yang lebih penting. Bagaimana kita mengawal perasaan kita semasa dalam perjalanan tempat kerja, semasa balik nanti, dan apabila kita berinteraksi dengan sahabat kita, dengan bos kita, dengan anak buah kita, dengan sesiapa saja kita di pejabat dan juga di rumah. Kita yang dijadikan sebagai insan yang bergelar manusia, kalau kita lihat daripada falsafah, literasi Al-Quran Al-Karim sendiri, yang merupakan segala sumber penghulu bagi seluruh rujukan ilmiah, pakar sains dan pakar-pakar psikologi juga pun mengatakan bagaimana firman Allah telah menzahirkan manusia ini dengan sebaik-baik ciptaan. Komponen manusia yang terdiri daripada aspek fizikal, jasmani, emosi dan memerlukan ruangan rohani ataupun spiritual untuk membangunkan diri manusia itu sendiri. Bagaimana kita mempunyai kehebatan dan kemuliaan yang lebih baik daripada malaikat kerana kita mempunyai nafsu. Kita mempunyai satu kemuliaan yang lebih baik berbanding dengan haiwan kerana kita mempunyai fikiran dan akal. Jadi oleh sebab itulah pada pagi ini kita nak membicarakan bagaimana menguruskan perasaan ini, kerana kita jarang dan sering kita terlepas pandang. Ramai sahabat saya sendiri, siapa sahaja, kita tidak sedar kita sering melukai hati seseorang. Kita sering berlaku kurang sopan dengan bos dan orang-orang dewasa kerana kita jarang mengamalkan interaksi secara positif, pemikiran secara positif. Kita sering dan mudah melukai hati seseorang dan mengguris perasaan orang lain kerana kita tidak mempunyai kemahiran dan tidak dilatih bagaimana untuk mengurus perasaan di khalayak. Dan inilah yang kita nak bincang dan berbicara pada pagi ini dalam pengurusan perasaan ini, iaitu kita nak lihat komponen emosi yang menjadi sebagai komponen yang akan dizahirkan dalam bentuk tingkah laku, dalam bentuk memek muka, dalam bentuk komunikasi, dalam bentuk interaksi, dan yang lebih serius lagi, emosi ini juga sama ada sedar ataupun tidak, ia akan melibatkan dan boleh dizahirkan melalui bagaimana seseorang itu berpakaian dan melengkapkan aksesori serta penampilan dia di khalayak pada saban hari, saban ketika dan saban masa. Jadi kita cuba lihat bagaimanakah beberapa tips untuk mengurus perasaan ini. Yang pertama sekali adalah bagaimana kita perlu jaga, perkara yang paling penting adalah kesihatan fizikal. Kita perlu menjaga kesihatan fizikal kerana kesihatan fizikal akan mempunyai kaitan terus atau kaitan langsung dengan emosi dan perasaan seseorang. Apabila kita mempunyai kesihatan tubuh badan yang baik, menggambarkan bagaimana sekiranya kita sering sakit kepala, sakit gigi, apakah kita dapat mengawal perasaan kita? Sudah tentu tanda murung, sedih dan tidak ceria akan terzahir di wajah kita yang sering dan sedang sakit. Oleh sebab itu sentiasa bersedia dan sentiasa menjaga kesihatan diri kita, kerana ini akan membantu kita untuk memaparkan, untuk dizahirkan menjadi seorang yang sentiasa cergas, ceria dan mesra. Ini adalah merupakan petunjuk ataupun petanda yang emosi dan perasaan kita berada pada tahap yang paling baik. Yang kedua adalah sentiasa berfikiran positif. Ini adalah satu perkara yang paling mustahab. Kalau kita lihat di antara rujukan, di antara falsafah, di antara kitab yang paling mulia, di antara bahan rujukan yang paling ilmiah, di antara mukjizat yang paling tinggi di dunia hari ini
Al-Quranul Karim. Apabila dibaca dan teliti setiap ayat, setiap surah, setiap juz, gambarkan bagaimana janji-janji positif, saranan-saranan positif, sentiasa berselang-seli dengan amaran, sentiasa diselang-seli dengan cerita-cerita, dan bagaimana kabar-kabar yang baik itu disampaikan kepada orang-orang yang beriman, disampaikan kepada orang-orang yang patuh, kepada orang-orang yang mengamalkan budaya dan cara hidup yang positif. Jadi ini adalah bagaimana pentingnya kita. Kalau kita nak garapkan, kita nak undur balik, membawa kepada falsafah kemanusiaan, kehidupan kita hari ini, kita mesti memikirkan sesuatu perkara yang positif. Kita mesti terjemahkan segala benda yang berlaku di sekeliling kita ke arah yang positif, yang menjadikan, yang membolehkan diri kita akan jadi positif, dan kita juga tidak ada perasaan iri hati, buruk sangka, dan kita akan tidak ada perasaan kecewa, tidak akan wujud dan datang perasaan murung, dan kita akan sentiasa kelihatan ceria, muda, cergas, gembira, kerana ini akan merupakan sebahagian daripada petunjuk yang menggambarkan yang datangnya dari dalam diri kita. Kerana perasaan kita sudah sentiasa ria, kita mudah didekati dan mudah mendekati orang lain. Kerana kita diyakini dan kita mudah meyakinkan orang lain. Inilah merupakan ciri-ciri bagaimana kita nak jadi dan mengamalkan budaya hidup positif. Yang ketiga adalah ketenangan rumah tangga. Bagaimana nak jadikan perasaan kita sentiasa gembira. Rumah tangga yang merupakan sebahagian besar daripada alam kehidupan kita. Kita perlu memastikan ketenangan, kesempurnaan di dalam rumah tangga kita. InsyaAllah kita akan sentiasa kelihatan positif. Kita tidak ada gangguan-gangguan yang menyebabkan kita akan mudah gelisah dan resah. Bertemu lagi selepas ini. Apakah perasaan anda? Masih lagi tenang ataupun sudah menjadi haru biru kerana waktu untuk ke pejabat semakin dekat, ataupun anak-anak masih lagi belum bersedia untuk pergi ke sekolah? Jadi kita masih lagi sambung dalam tajuk mengurus perasaan. Satu perkara yang begitu subjektif, tetapi menjadi satu perkara yang begitu penting dalam kehidupan seseorang. Kita boleh hidup dengan tenang dan aman sekiranya kita pandai menjaga perasaan orang di sekeliling kita. Dan kita mudah untuk mengguriskan perasaan orang di sekeliling kita, tetapi tidak mudah kita nak jaga perasaan orang lain yang ada di keliling kita. Jadi, cara mengurus perasaan yang keempat adalah kestabilan ekonomi. Apa kena-mengena? Kestabilan ekonomi akan menjamin kehidupan kita sentiasa tenang. Amalan berhutang, amalan tamak, amalan tidak tahu mengurus ekonomi rumah tangga akan menjejaskan kestabilan emosi dan akan menyebabkan kita akan mengalami satu keadaan yang dipanggil sebagai krisis ekonomi yang akan mempunyai kesan terus kepada perasaan dan jiwa kita. Jadi oleh sebab itu, bagaimana kita nak merancang hidup cara bersederhana, berbelanja mengikut kemampuan adalah begitu penting untuk memastikan yang ekonomi kita stabil dan kita mampu menghadapi segala bentuk musim, keadaan dan suasana tekanan yang ada di sekeliling kita pada hari ini. Yang kelima, teknik untuk mengurus perasaan sudah tentu adalah pengurusan melalui amalan agama dan amalan kerohanian. Kita mengamalkan amalan agama yang sehat, yang tidak ekstrim, secara terbuka, yang betul, kita akan sentiasa merasa bersyukur, reda dan diredai. InsyaAllah kita akan sentiasa tenang perasaan, dan ketenangan perasaan ini adalah merupakan satu perkara yang begitu penting. Peluang untuk kita meneutralkan, menenangkan perasaan dalam amalan-amalan agama adalah begitu banyak. Melalui salawat, zikir, sembahyang sunat, sembahyang malam dan sebagainya. Ini adalah merupakan sebahagian daripada amalan-amalan yang boleh mententeramkan jiwa, mendapat keberkatan ilahi untuk memastikan yang kita sentiasa tenang,
kita menjadi sentiasa sehat, ceria dan sempurna emosi dan perasaan kita. Seterusnya, sekarang saya nak bagi tips. 10 tips bagaimana nak tenangkan perasaan kita. Yang pertama adalah amalkan amalan agama. Kita sebut balik. Amalan agama adalah satu perkara yang begitu penting. Bagaimana kita mengikuti, menghayati rukun iman dan rukun Islam adalah satu perkara asas yang begitu penting. Amalkan secara ekstrim tanpa prejudis, tanpa ego dan takbur, tanpa berat sebelah dan ekstrim. InsyaAllah kita akan sentiasa berkat dan sempurna dan sentiasa sejahtera hidup kita. Yang kedua adalah senaman dan kesihatan. Satu perkara yang begitu penting. Nak pastikan kita sentiasa beriadah. Nak pastikan kita mempunyai tahap kesihatan yang baik. Dan kita mencapai kesihatan yang tinggi dan kita akan sekali lagi mempunyai ketenangan hidup dan kita mempunyai perasaan yang begitu sempurna, sehat, menyegarkan, menceriakan. Yang ketiga adalah budaya hidup kita. Satu amalan-amalan kecil yang begitu penting. Sentiasa memberi hadiah dan menerima hadiah. Sebagai contoh, sentiasa mengucapkan yang baik kepada kawan-kawan. Tidak menyakitkan, tidak condemn hati kawan-kawan. Menghargai orang lain. Kerana kita tahu apabila orang condemn kita, kita akan marah. Oleh sebab itulah, bagaimana sebahagian daripada keimanan manusia sejagat hari ini menjaga perasaan, menjaga ketenteraman, menjaga kesopanan, menjaga hubungan antara manusia supaya kita jangan menganggap kita lebih baik daripada orang lain. Kita jangan menganggapkan orang lain tidak sempurna dan kita seorang yang sempurna. Apabila kita mempunyai fahaman serta mempunyai pemikiran yang sentiasa reda dan diredai, kita akan sentiasa mencapai ketenangan dan tahap kesempurnaan jiwa dan perasaan kita. Sekali lagi, hidup kita akan sempurna dalam kesibukan, dalam kegawatan, dalam kehidupan kita yang penuh perjuangan pancaroba pada hari ini. Seterusnya, beberapa tips tambahan lagi. Yang keempat adalah toleransi dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mempunyai satu daya toleransi yang begitu tinggi. Kita mesti bertoleransi, boleh bertoleransi dengan orang di sekeliling kita. Dengan pekerja kita, dengan bos kita, dengan pelanggan kita. Sekiranya kita mempunyai kemahiran dan amalan bertoleransi ini, insya-Allah kita akan menjadi lebih yakin dan lebih aman untuk menjalani kehidupan kita yang semakin sibuk pada hari ini. Seterusnya, yang kelima, budaya bersalam dan ucap salam. Satu perkara yang begitu penting, amalan agama dan budaya kita yang telah pun kita amalkan. Kita memberi salam, memberi ucapan positif, memuji kawan-kawan, bersalam dengan ikhlas, pegang tangan, tengok mata, tanya khabar. Ini semua akan memperolehi, memberi ketenangan yang tidak ada harga tolak bandingnya. Jadi oleh sebab itu, bagaimana amalan-amalan ini? Satu perkara yang perlu kita lakukan, yang perlu kita amalkan pada setiap masa dan ketika. Yang keenam adalah berbaik sangka. Jangan buruk sangka kepada orang. Jangan anggap kita yang paling sempurna. Jangan anggap amalan orang lain tidak sempurna. Jangan anggapkan perbuatan orang lain tidak sempurna. Jangan anggapkan kita adalah lebih baik daripada orang lain. Jangan memberi sangkaan-sangkaan yang negatif dalam apa jua bentuk kepada orang. Kerana kita perlu ingat bahawa kita dicipta walaupun yang terbaik tetapi penuh dengan ketidaksempurnaan, kerana kita diduga dengan penuh dugaan di sekeliling kehidupan kita pada setiap masa dan setiap ketika. Kita bertemu lagi pada selepas dengan tips bagaimana untuk menguruskan perasaan kita. Jadi yang ketujuh adalah kita amalkan satu budaya yang begitu mudah, iaitu dipanggil sebagai budaya maaf, syukur, redha. Kita mesti mengamalkan satu budaya sentiasa memberi maaf kepada orang, sentiasa meminta maaf kepada orang juga. Dengan cara ini kita menjadi seorang yang mudah bersyukur. Apabila budaya syukur ini kita amalkan pada setiap masa dan ketika,
Yang paling penting adalah kita mesti jadikan kehidupan kita ini penuh dengan lingkaran kesyukuran dan kemaafan. Kita sentiasa reda apa yang berlaku dan ditakdirkan setelah kita berdoa dan berikhtiar. InsyaAllah kita akan sentiasa yakin dan tenang. Perasaan kita menjadi mantap, menjadi yakin, dan kita sentiasa dipenuhi oleh kegembiraan dan kesempurnaan di samping ketenangan yang kita impikan. Yang ke-8, memuliakan orang tua kanak-kanak dan orang sakit. Kita akan dapati bahawa apabila kita menziarahi, memuliakan orang tua, orang sakit, dari segi aspek psikologinya sahaja, kita akan memperolehi satu tahap keyakinan, satu perasaan kepuasan yang begitu tinggi. Saya sentiasa bertemu dengan anak-anak yatim, bagaimana lihat mata perasaannya, kita pegang kepalanya, kita dapati bahawa satu kepuasan, kita dapat menyentuh dan memberi sokongan, dorongan, keyakinan kepada mereka untuk teruskan hidup. Ini adalah satu perkara yang begitu penting. Apabila kita berjaya menziarahi orang yang sakit sebagai contoh, kita akan menjadi lebih yakin, kerana ini akan membantu kita, memberi keyakinan kepada kita. InsyaAllah apabila kita sakit nanti juga, kita akan dapat sokongan moral daripada orang yang kita sayangi, yang kita hormati, yang ada di sekeliling kita. Yang ke-9, tepati janji. Jangan mungkir janji. Dan sekiranya kita tidak dapat mencapai matlamat pada tahap tertentu, maka pastikan menghubungi seseorang ataupun memberi notis awal untuk mengelak daripada kita dicop sebagai tidak menepati janji. Jadi oleh sebab itulah kita dapati bahawa apabila kita berjanji, apabila kita berbohong, apabila kita dicop sebagai orang yang tidak menepati janji, kita akan merasa satu perasaan bersalah, perasaan tertekan, dan ini satu lagi akibat daripada kita tidak mempunyai ketenangan di dalam kehidupan kita. Dan yang ke-10 adalah amalan memberi sedekah. Sekali lagi, amalan memberi sedekah dari segi psikologinya, dari segi ilmu sosialnya, dari segi agamanya, ianya akan menghasilkan satu perasaan dalaman, kepuasan, kesyukuran, sedar diri, dan ini akan memberi satu suasana yang begitu penting, kesedaran, latihan, emosi dalaman kita untuk memastikan yang kita akan diredai, diberkati, dan insyaAllah kita akan menjadi yakin, sempurna, tenang, tegas di dalam kehidupan kita. Seterusnya, sebagai kesimpulan kita pada pagi ini, kita nak ringkaskan bahawa perasaan kita adalah hasil daripada tindak balas emosi yang melibatkan tindak balas biologi, kimia dan fizikal dalam kehidupan kita, yang akan menghasilkan, akan dipaparkan dalam suatu bentuk yang terzahir pada penzahiran penampilan kita, wajah, perasaan dan komunikasi kita. Dan sebagai perkara-perkara penting, pesanan-pesanan terakhir kita untuk mengelakkan daripada kita tidak merasa bersalah dan menjadi gundah gulana, perasaan tidak tertentu ataupun tidak menentu, dan konflik tertekan, maka kita cuba elak daripada mengamalkan beberapa perkara yang boleh mengganggu perasaan kita. Di antaranya adalah mungkir janji. Jangan mungkir janji. Yang pertama. Yang kedua, kita cuba jangan berdusta. Apabila kita mengamalkan, mudah suka mendustai orang lain, insya-Allah kita akan didustai, dan sekali lagi konflik dan tekanan akan berlaku kepada perasaan kita, dan perasaan kita akan menjadi tidak menentu. Yang ketiga, jangan mengungkit segala bentuk jasa dan pemberian kita kepada orang lain. Yang keempat, elakkan dengki-mendengki, kerana ini akan mengganggu apa yang dipanggil sebagai hubungan mesra, keikhlasan, kekeluargaan dalam organisasi. Yang kelima, elakkan adu domba dalam organisasi apabila terdapat segelintir
unsur-unsur mengadu domba ini, maka akan berlakulah perpecahan atau pecah belah yang mana akhirnya mengakibatkan seseorang itu akan sentiasa menyakiti, disakiti hatinya, dan permusuhan, perpecahan akan berlaku secara berterusan. Yang keenam, gunting di dalam lipatan. Ini juga perlu dielakkan. Jangan makan dan tikam dari belakang. Kerana apabila berlaku sedemikian, kita akan dapati bahawa permusuhan serta berbagai bentuk pertelingkahan akan berlaku dalam kehidupan kita. Yang ketujuh adalah keras kepala. Jangan keraskan kepala anda. Dan ini akan mengakibatkan bahawa kita tidak akan diyakini, kita tidak akan disenangi oleh bos dan anak-anak buah kita. Dan kita akan mendapat lebih ramai musuh. Oleh sebab itu, pastikan, elakkan kita melabalkan seseorang. Kita sentiasa memberi konfrontasi kepada seseorang. Kerana ini akan mengundang musuh dan pertelingkahan di dalam organisasi. Yang ke-8, mementingkan diri sendiri. Kita hidup di dalam masyarakat, di dalam pejabat, di tempat kerja, di mana sahaja. Sekali-sekali jangan kita mementingkan diri, kerana ini akan merosakkan prestasi, imej diri kita, dan seterusnya kita akan ditinggalkan oleh orang lain dan kita tidak akan digemari oleh orang lain. Yang ke-9, memfitnah. Fitnah memfitnah adalah satu perkara yang boleh merosakkan organisasi dan masyarakat yang sentiasa hidup dengan kasih sayang, aman, makmur dan sempurna. Oleh sebab itu, kita pastikan elak berlaku fitnah memfitnah dan kita jangan memberi berburuk sangka kepada orang lain, kerana ini akan memberi suatu persekitaran peluang untuk melakukan apa yang dipanggil sebagai medan permusuhan dan pertelingkahan. Yang ke-10, kedekut dan bakhil. Elakkan semangat kedekut dan bakhil. Ke-11, juga elakkan cemburu buta tidak menentu. Dan ini akan mengakibatkan pergaduhan dan pertelingkahan juga. Akhir sekali yang ke-12, elakkan berlaku persamaan perasaan sombong dan bongkak. Semua yang kita ceritakan tadi adalah merupakan sebahagian kecil daripada perkara-perkara yang mungkar, perkara-perkara negatif yang merosakkan organisasi perasaan kita. Sekian, wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.